Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Majelis, yang dikasihi Ashabul Fadilah, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid yang berusaha, Tuan Zakaria Sulaiman, Penyelaras Dun Al-Mengkudu, pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah. Malam ini Allah beri kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah ini. InsyaAllah kita peringatkan untuk kita niat beriktikaf. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat, rahmat dan keberkatan dengan majlis yang kita adakan. Saya ucap berbanyak terima kasih pada Tuan Imam, pada jawatan kuasa masjid yang beri ruang. Bila dihubungi minta kepada saya satu tarikh, saya tengok ini sahaja yang ada untuk bulan ini. Kebetulan hari Khamis malam Jumaat. Saya kira Khamis malam Jumaat ni tuan-tuan nak baca Yasin, tapi oleh kerana pihak masjid buka juga ruang dan beri juga peluang, walaupun malam ini kebiasaannya tuan-tuan baca Yasin, mudah-mudahanlah apa yang kita buat tetap membawa kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kesempatan pertemuan, maka saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, yaghzu Jayshunil Ka'bah, ada satu pasukan tentera pada satu hari nanti akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang hari ini menjadi kiblat bagi umat Islam, jadi tempat tumpuan waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah, menjadi satu bangunan yang dirindui oleh siapa saja umat Islam. Bangunan itu satu hari nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diperangi. Siapa yang akan perang, siapa yang akan serang bangunan ini? Berdasarkan huraian kepada hadis yang dibaca, satu pasukan tentera yang dikenali dengan tentera As-Sufyani, mereka keluar dari negeri Syria atau disebut dengan negeri Syam. Keluar dari Syam tuju ke Makkah. Tujuannya untuk perangi Kaabah.
Berdasarkan riwayat-riwayat yang dihuraikan oleh ulama, peristiwa ini akan berlaku sesudah mana Imamul Mahdi dibai'ah dekat dengan bangunan Kaabah. Artinya tak berlaku lagi, tapi akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Sehingga dicatat oleh ulama hadis ini salah satu daripada tanda berlakunya kiamat dan tanda dibai'ahnya Imamul Mahdi yang akan memimpin manusia pada satu hari yang akan datang. Lalu Nabi SAW menyambut. Kata Nabi, فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Bala tentera As-Sufyani yang keluar dari Syria menuju ke Mekah, dalam perjalanan mereka sampai di satu tempat yang dikenali dengan Baida. Ada ulama mengatakan Baida itu nama tempat, berhampiran dengan Zulhulaifah. Ada juga ulama mengatakan Baida itu adalah satu kawasan tanah lapang, di mana bila bala tentera ini sampai sahaja di Baida ini, lalu kata Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ditelan oleh bumi. Berlaku gempa ke, terbuka bumi ke, tapi yang jelas yukhsafu, mereka ditelan. Bi awwalihim wa akhirihim, dari orang depan sampai kepada orang yang paling belakang. Semua mereka tenggelam ke dalam bumi. Qalat, qultu, lalu Sayyidatina Aisyah bila dengar Nabi sebut begitu, dia aju satu soalan kepada Nabi. Soalannya ialah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana Rasulullah kumpulan ini ditenggelamkan ke dalam bumi daripada awal sampai ke belakang, padahal wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Sudah tentu dalam ramai-ramai manusia yang ditenggelamkan itu akan ada orang yang berniaga, aswaq, orang yang bila tengok orang ramai, dia bawa barang untuk pergi niaga. Wa man laysa minhum, dan juga pasti ada di situ orang-orang yang tak ada kaitan pun dengan pasukan tentera ni, yang boleh jadi keluar pergi tengok, tinjau tengok apa berlaku, boleh jadi lalu lalang di kawasan itu. Jadi macam mana boleh berlaku gempa ataupun bumi ini terbelah menenggelamkan manusia yang ada di situ keseluruhannya, padahal bukan semua mereka itu bala tentera yang nak memerangi Kaabah. Lalu Nabi SAW menjawab. Nabi kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nabi sahkan semua ditenggelam, cuma thumma yub'athuna ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dan dikumpulkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Tentuan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sahih. Pengajaran terlalu banyak. Pertama, Kaabah
satu masa akan diperangi. Mungkin kita tak jangka, tuan-tuan. Tadi saya sebut bagaimana bangunan yang dibangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Daripada sejak dulu sampai ke hari ini menjadi kiblat. Kemudian bangunan ini sangat dihormati, baik di zaman jahiliyah sampai kepada zaman ini. Tiba-tiba satu hari bangunan ini akan diperangi. Ada kumpulan tentera yang akan serang bangunan ini. Sebab itu kita sebut di awal tadi bagaimana kejadian ini dimaklumkan oleh Nabi SAW dan menjadi satu tanda daripada tanda kiamat. Artinya bila hampir kiamat, manusia jadi kacau bilau pegangan hidup mereka. Sebab tu sekarang pun kita duk saksikan macam-macam benda pelik yang menjadi tanda-tanda kepada berlakunya kiamat. Dan sangat pelik bila Kaabah itu diperangi. Jadi kita tak terbayang, tuan-tuan, di saat dunia seluruhnya menghormati, tiba-tiba ada pasukan tentera yang akan perang, yang akan serang, menunjukkan dunia sangat kacau pada waktu itu. Yang kedua, kita mengambil pengajaran daripada hadis ini bagaimana Nabi SAW menceritakan satu perkara yang akan berlaku juga tak dijangka. Pasukan tentera yang keluar tadi yang disebut dengan tentera As-Sufyani, sampai hari ini tak wujud lagi, tuan-tuan, satu kuasa di Syam, baik Syria, baik Lebanon, baik Palestin, baik Jordan. Pasal bila sebut Syam, 4 negeri ni, tak ada lagi satu kuasa yang dikenali dengan As-Sufyani. Tapi benda ni akan berlaku menunjukkan bahawa Nabi SAW sudah diberitahu benda yang akan datang. Nabi tak tahu benda gaib. Allah sahaja yang tahu benda gaib. Tapi suatu benda yang Allah nak sampaikan kepada umat, Allah dah beritahu kepada Nabi dan Nabi beritahu kepada kita. Nanti akan ada satu pasukan tentera, yang pasukan tentera itu dia punya ketua dia digelar dengan As-Sufyani. As-Sufyani inilah yang utuskan pasukan tentera ini menuju ke Mekah untuk runtuh dan untuk menyerang bangunan Kaabah. Sebagaimana yang kita nyatakan, antara sebab serangan itu berlaku, Imamul Mahdi sudah dibayar. Tuan-tuan, cerita Imam Mahdi ini cerita yang saya kira benda yang kita sudah biasa dengar. Bahkan ada pun dari kalangan setengah-setengah orang kita, dia tak mau buat apa, dia kira tunggu Imam Mahdi. Nak jadi lagu mana pun dia kata kita tunggu Imam Mahdi. Saya pun ada rakan-rakan, kalau kita duduk sembang, akhirnya dia kata, lah ni apa pun tak boleh selesai, kena tunggu Imam Mahdi keluar dulu. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia kira apa pun Imam Mahdi. Padahal Imamul Mahdi itu dijanjikan oleh Nabi SAW dan pasti akan datang. Cuma tak disuruh untuk kita tunggu. Kita hari ini boleh buat apa? Untuk agama, untuk kebaikan agama, untuk perkembangan agama, untuk dakwah, untuk pertahanan agama. Jalan. Buat kadar kemampuan kita, bukan nanti menunggu Imamul Mahdi datang. Lagi dahsyat, tuan-tuan, mengaku dia Imam Mahdi terus. Itu lagi dahsyat. Dan Imamul Mahdi ini sudah diceritakan ciri-cirinya. Antara ciri-ciri dia ini, tuan-tuan, adalah
dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidatina Fatimah. Ada riwayat mengatakan ayah Imamul Mahdi bernama Abdullah dari keturunan Sayyidina Hasan. Sementara tuan-tuan, ibu Imamul Mahdi dari keturunan Sayyidina Husain. Jadi artinya mak ayah Imamul Mahdi itu adalah Ahlul Bait. Jadi ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait ini Allah kekalkan sampai hari akhirat. Jadi ini menjawab juga setengah-setengah dakwaan yang mengatakan Ahlul Bait tak ada. Ada tuan-tuan setengah yang mengatakan Ahlul Bait ini tak ada. Mati saja Sayyidina Husain dibunuh, mati saja Sayyidina Hasan, Ahlul Bait terhenti. Dah. Ahlul Bait ini sampai hari kiamat. Buktinya Imamul Mahdi adalah Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Imamul Mahdi di Madinah. Waktu dia dibai'ah itu usianya lingkungan 30-40. Jadi kalau hak lahir di Alok Semelang, confirm dah bukan. Hak lahir di Alok Stab, confirm dah bukan. Hak umur 60 mengaku Imam Mahdi, tak betul dah. Dan tuan-tuan, waktu nak dibai'ahkan itu, berlaku kekacauan di Mekah. Tumpah darah di Mina. Musim haji itu berlaku tumpah darah di Mina. Saya dengar tahun ini tentu ada orang duk cakap dah. Dia kata tahun ni Imam Mahdi akan dibai'ah. Ini yang kata kalut ni. Orang kita pun ada setengah dia kalut. Dia kata tahun ni Imam Mahdi akan dibai'ah. Pasal apa? Dia menjangkakan haji tahun ini adalah haji akbar. Maknanya wukuf pada hari Jumaat. Berlaku kekacauan di Mina, di Arafah. Kemudian Imamul Mahdi akan dibai'ah dekat dengan Kaabah. Dia sebut tu ciri-ciri itu boleh jadi ada. Tapi yang besar tuan-tuan bila Imamul Mahdi dibai'ah ialah berlaku serangan tentera As-Sufyani ini Halim tak boleh reka. Dan Imamul Mahdi ini dia orang biasa pada awalnya. Dia bukan budak luar biasa, tidak. Sebab tuan-tuan yang ni pun kadang kacau juga. Lahir kalau pelik sikit, nak jadi Imam Mahdi apa? Tak. Dia orang biasa. Cuma keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun tak pernah duk pasang badan. Bohlam Facebook saya Imam Mahdi, tak ada. Semua tu tak ada tuan. Sampai hari dia nak dibai'ah. Bila berlaku kekacauan, orang tengok dia ada dekat dengan Kaabah, orang pi dekat dia nak bai'ah, dia lari. Bukan saya, katanya, mengelak daripada dibai'ah. Dari Mekah dia lari ke Madinah. Berlaku kekacauan di Madinah. Dari Madinah dia balik ke Mekah. Akhirnya dia dipaksa. Barulah tuan-tuan dia terima dan dibai'ah. Bai'ah ni orang ikat janji setia. Dan orang yang membai'ah dia bukan calang-calang manusia dari kalangan ulama. Yang menjadi bala tenteranya ialah mereka yang ahli ibadah pada waktu malam, ahli jihad pada waktu siang. Ni tuan-tuan, Imamul Mahdi dibai'ah. Kedudukan tempat bai'ah ialah Hajar al-Aswad dengan Maqam Ibrahim. Jadi siapa yang biasa sampai di Mekah, pernah duduk di sini, selesai kita tawaf, kemudian kita akan sembahyang di belakang Maqam Ibrahim, itu kawasan itu. Itulah kawasan akan dibai'ah Imamul Mahdi. Bila bai'ah sahaja, As-Sufyani yang duduk di Syria tu dapat saja berita Imamul Mahdi dibai'ah, terus dia utuskan bala tentera. Jadi bala tentera As-Sufyani menuju ke Mekah atas tujuan untuk memerangi Mekah, memerangi Kaabah dan memerangi Imamul Mahdi.
Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan berita ini. Apa beritanya? Yaitu bila mereka sampai di satu kawasan yang nama Baida, sampai saja di kawasan ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka ditenggelamkan habis ke dalam bumi. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan satu bala tentera yang dikenali dengan bala tentera Abraha. Kita masih terbayang-bayang bagaimana kalau kita bicarakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, habis bateri ya. Bicara tentang kelahiran Nabi, kita akan bicara berkaitan dengan satu kejadian bala tentera yang dipimpin oleh Abraha dibinasakan Allah. Tuan-tuan, nak baca kisah tu, kita baca Alam Tara Kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tuan-tuan baca sampai habis. Itu adalah kisah satu bala tentera yang dikenali dengan bala tentera Abraha. Allah binasakan. Pasal apa? Mereka keluar dari Yaman untuk meruntuhkan Kaabah. Pasal apa nak runtuh Kaabah pada waktu itu? Kerana tuan-tuan, mereka cemburu dengan perhatian masyarakat Arab. Seluruh masyarakat Arab tumpu di Kaabah. Jadi masuk saja bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, semua pergi ke Kaabah. Jadi Abraha ni tak boleh tengok keadaan tu. Orang tak pergi ke Yaman, pergi ke Abraha, pergi ke Kaabah. Akhirnya dia keluar bawa bala tentera, letakkan gajah-gajah yang besar untuk meruntuhkan Kaabah. Allah binasakan bala tentera ni. Tuan-tuan, lepas dibinasakan bala tentera ni, ada satu ulama, dia catat sejarah bahawa 55 hari selepas kejadian diputerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian tu berlaku dah. Allah dah rakam dah dalam Al-Quran. Tapi tentera As-Sufyan ini tak ambil pengajaran. Dia masih keluar daripada Syam menuju ke Mekah untuk runtuhkan Kaabah, dan sekali lagi mereka dibinasakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengajaran yang keempat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk bila didatangkan satu kebinasaan, musibah. Nabi sebut dah tadi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua kena. Siapa yang ada di kawasan tu semua kena. Tu yang Sayyidatina Aisyah kemuka kebalik kepada Nabi, wahai Rasul, adakah tenggelam semua? Padahal ada di kalangan mereka aswaq, orang hapi berniaga. Dia bukan ada niat pun untuk nak runtuhkan Kaabah. Dia tak terlibat pun dengan bala tentera ni. Kalaulah dibinasakan itu bala tentera sahaja, ya, kita tak rasa pelik, padan dengan balasan yang Allah beri pada mereka. Tapi kalau orang hak berniaga, kena juga. Dia bukan nak pergi pun, bukan nak runtuhkan Kaabah, tapi dia kena. Orang hak lalu lalang di situ kena. Orang yang pergi tengok kena. Orang yang tak terlibat apa kena. Macam mana mereka juga kena. Maka Nabi sahkan semua kena. Isyarat apa? Isyaratnya tuan-tuan, bila satu kejahatan, kemungkaran itu berleluasa, Allah datangkan musibah, Tuhan datangkan kebinasaan, dia tak pilih orang, semua kena. Ini pengajaran yang cukup penting pada kita. Sebab tu dalam masyarakat, dalam qaryah kita, dalam kampung kita, dalam daerah kita, dalam dun kita, dalam negeri kita, sedaya upaya tuan-tuan, kita kena pastikan tidak berlaku maksiat. Tak berlaku benda tak elok.
Tadi penyelarah DUN kita hadiahkan vest kepada penguat kuasa. Saya kira bila pakai baju tu dia jadi lain macam. Lain macam ke mana? Semangat untuk memastikan qaryah kita berada dalam keadaan yang terbaik. Dan saya yakin pun qaryah tuan-tuan dijaga. Dijaga. Kita tak boleh kalau kita dengar benda-benda tak elok. Kalau bulan Ramadan ada tuan-tuan orang tak puasa, bulan Ramadan bukan setakat tak puasa, menega makan. Contoh, tu maksiat yang berlaku di Ramadan. Kalau hak meniaga tu bukan Islam, hak beli tu bukan Islam, kita kata padalah mereka bukan Islam. Tapi kalau hak meniaga orang Islam, hak pergi beli orang Islam. Contoh, kalau berlaku pasal kes-kes yang macam ni tuan-tuan, bulan Ramadan ada. Kedai makan dia tak buka depan, dia buka belakang. Kita bukan tak bagi meniaga, pukul 3 lagi meniaga. Dia meniaga pada pukul 10. Tak boleh. Tak buka depan, dia buka belakang. Pintu kecil je. Kira kawan nak masuk beli, kawan nak jual, kira dengan pintu kecil ni, dia bukan duduk sembang. Kita buka sikit je. Agak-agak malaikat pun tak perasan. Agak-agak malaikat pun tak perasan pintu tu. Mana mungkin. Saya kira kalau berlaku tuan-tuan dalam qaryah kita seumpama itu, kalau ada, tak boleh diizinkan. Pasal apa? Sebab itu satu bentuk kemungkaran. Ini contoh. Kadang-kadang tuan-tuan berlaku bersekedudukan. Ada jadi dalam qaryah. Kalau berlaku, kita tak boleh biar. Berlaku tuan-tuan orang-orang yang langsung tak pernah pijak masjid. Hari itu kan PKP, Jumaat tak gaduh mai. Habis PKP pun dia duk ingat aku PKP tak habis lagi. Tak mai juga. Jadi tuan nak kena cari balik supaya hak tak hadir Jumaat. Ini kemungkaran. Jangan buat main-main. Kamu tak hadir sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang fardu ni, bolehlah mazhab Imam Syafi'i kata tuan-tuan fardu kifayah, tuan-tuan duk main ni sudah memadai menampung ataupun dapat mengangkat kefarduan fardu kifayah. Pasal fardu kifayah ni orang kita dia ada satu kefahaman jelas bab fardu kifayah. Bila ada orang buat, kita tak payah. Jadi berapa tu? Dia tak ada orang buat dah, kita tak apa dah. Okeylah. Tapi kalau Jumaat fardu ain bagi lelaki. Kalau fardu ain bagi lelaki, artinya semua kena hadir. Kalau dia sembahyang di luar, okey. Dia ada kerja, okey. Dia ada keuzuran, okey. Dia bermusafir, okey. Yang masalah tuan-tuan dia duduk di rumah, masuk waktu tapi dia tak keluar. Nu ayat Allah Ta'ala kata, "Idza nudiya lis-salah mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Bila diseru sahaja, diseru, dilaungkan azan pada hari Jumaat, kamu kena segera. Tinggal segala urusan. Wazarul bay', tinggal jual beli. Urusan-urusan kehidupan tinggal azan. Mai Jumaat. Tuan-tuan, Jumaat ni Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta satu waktu tu saja. 7 hari 7 kali 5 35 waktu. Satu waktu ni saja Tuhan minta. Hak waktu ni bila dilaungkan azan, kena tinggal urusan mai. Kalau ada hak tak mai, tak ada keuzuran, tak ada sebab tuan-tuan sengaja tak mai, ni kemungkaran. Kita kena tegur, kena nasihat. Kalau boleh ambil tindakan, ambillah tindakan. Pasal ini kemungkaran. Dia kata tak ada apa, saya pergi minggu lepas. 3 kali tak pergi, jadi munafik. Dia pun kira pergi dah 2 kali,
Jadi yang masuk kali ketiga, tak pindah sekali, kemudian dia selang 2 kali. Ada minggu depan saya pergi, pasal apa? Minggu depan kalau tak pergi jadi 3. Baru jadi munafik. Mana dia belajar kita tak tahu, tuan-tuan. Nah, padahal dia mengelak diri sengaja semua tu, itu satu bentuk kemungkaran. Kalau Allah murka. Tuan-tuan baca, nah, satu kisah di zaman dulu Bani Israel yang Allah cerita dalam Quran. Allah tegah mereka daripada bekerja pada hari Sabtu. Tapi mereka buat juga. Pasal apa? Mereka ni kawasan tepi laut, nelayan. Hari tak boleh bekerja tu, ikan naik. Oh, ikan ni macam dia tahu. Hari ni orang tak tangkap dia. Dia pakat naik duk mengikut pantai. Dia pergi duduk tengok pantai. Geram ikan ni. Ikan ni pun saja. Tak apa, esok kita tahan. Tengok esok tak ada. Minggu depan tak tahan dia pun. Tengok keadaan tu. Akhirnya tuan-tuan, dia buat kerja juga pada hari yang Allah larang. Ni ulama mengambil kisah ni tuan-tuan untuk dia jadi pengajaran. Bagaimana orang dulu satu hari langsung Tuhan tak bagi buat kerja. Kita hari ni Jumaat, salah ke buat kerja? Tak salah. Kita buat benda, pergi benda, orang kerja sana sini, tuan. Bahkan kita sini cuti. Banyak negeri tak cuti pun Jumaat. Tak salah buat kerja. Cuma satu waktu Jumaat tu mai. Jadi kalau tak mai juga kemungkaran. Sebagaimana bekerja pada hari Sabtu bagi ashabul aikah, penduduk hadut tepi laut tu, akhir tuan-tuan Allah murka perbuatan mereka. Apa jadi kepada mereka? Kunu qiradatan khasi'in. Jadi kera. Profesor Hamka hurai tuan-tuan ayat ni. Dia kata itulah untuk generasi dulu. Yang berbeza dengan kita hari ni. Dulu kalau Tuhan murka, dia hantam selalu. Lah tuan-tuan, Tuhan tangguhkan. Kalau dia murka tuan-tuan hari Jumaat, siapa tak main Jumaat jadi kera. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, dia tak sembahyang Jumaat, dia pergi Maidin. Kita habis sembahyang Jumaat, bawa kelocak kot Maidin tu. Tu kalau jadi kera. Tapi Hamka kata, dia kata saya lebih bimbang. Manusia ini kekal fizikalnya sebagai manusia, tapi wataknya sudah berubah menjadi kera, menjadi monyet, menjadi binatang. Ini tuan-tuan di antara kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada manusia bila manusia melakukan kemungkaran. Kita di Kedah. Kedah ni kalau pergi tak lain sebut negeri, sebut banjir, depa akan ingat kepala ayak. Kepala ayak depa tak kerap berlaku di Kedah. Mula 8 hari tu, atau lepas tuan, jadi di Gunung Jerai. Tahun ini jadi di Kupang. Itu musibah besar. Allah jadi di Gunung Jerai melibatkan berapa ratus rumah, berapa ribu penduduk. Banyak kerosakan. Saya kira di kalangan tuan-tuan ada hak pi tengok sendiri. Siapa hak pi awal hari ni berlaku, esok pi tuan-tuan tengok orang hak kena temenung. Duk luar rumah tak kena, masuk dalam rumah tak kena. Pasal apa? Tak tahu nak buat apa. Dia nak cuci dalam rumah, selut sampai ke lutut, selut sampai ke paha. Nak tarik selut ni, nak tarik di mana? Di luar pun macam tu juga. Terpaksa ambil tuan-tuan backhoe, ambil kes tolak di luar. Jalan buat lorong dulu, baru boleh tarik tanah keluar daripada dalam rumah. Ada sekolah rendah banyak di Pekan Ian tu. Tuan-tuan, tanah yang dibuat keluar daripada sekolah ni saja 700 lori lebih. Bayangkan banyak mana tanah yang turun. Resort
Kawasan Peranginah ni jadi banyak resort-resort. Ada resort, kita jumpa dengan pihak yang duk maju kalah, yang duk bangun ni. Dia kata, saya bangunkan kawasan ni, nak boleh jadi macam sebelum ni 12 tahun. Belanja berjuta ringgit. Dia main dalam berapa minit, habis tuan-tuan. Tutup. Allahu Akbar, kebinasaan. Tuhan nak isyaratkan apa pada kita? Tuhan nak apa-apa? Ini tuan-tuan, semua ni untuk kita ambil pengajaran. Berlaku pula di Kupang. Habis jadi kalut. Kawan ni tuduh ni kebala. Kau ni tuduh ni musangking. Kau ni tuduh ni masalah buat kolam air di atas. Tunjuk sana, tunjuk sini. Ya tuan-tuan, semua tu ada sebab musabab. Bukan satu tempoh yang pendek, mungkin satu tempoh yang panjang. Tapi sekali Allah Ta'ala datangkan, tinggal kesan. Untuk manusia ambil pengajaran. Dan hak jadi tuan-tuan di ibu ini, dia duduk berulang. Berulang. Tapi ada hikmah. Di antara hikmah yang hebat tuan-tuan ialah Allah nak tunjuk, jadi saja seluruh Malaysia pakai main. Sukarelawan, buat main duit, buat main barang, bagi sumbangan. Sampai hak di Ibui, di Kupang ni tuan-tuan, ada yang boleh sumbangan-sumbangan ni kena telefon ke anak. Hampa balik masa ni, di rumah ayah ni ada 7 dah tutup. Memambil setengah banyak kan. Dulu dapur, di rumah dapur gas ada 1, ada 2, lah ada 5. Orang pekat main bagi. Saya ada pergi sekali tuan-tuan, lebih kurang seminggu lepas kejadian. Pergi dah hari esok berlaku tu kita pergi apa semua. Tapi seminggu lepas kejadian ada satu majlis kita buat di satu masjid bagi sumbangan. Pengurusi majlis ni kata apa? Waktu dia berucap tu nak mula majlis, dia kata alhamdulillah lah orang sana sini mai pakat duk bagi sumbangan. Sampai dia kata, sampai ke telinga dia ada orang kata, dia kata kalau lagu ni minggu depan bah pula, tak apa. Dia kata kalau sebulan sekali bah pun tak apa. Bah sungguh. Bila jadi sungguh tuan, dia pakat duk salah aku pula. Ini masalah kita. Mari kita pakat ambil pengajaran. Satu fenomena yang dibimbangi sekarang tuan-tuan ialah fenomena banjir. Hak ni tak boleh jangka. Jadi di Gunung Jerai, kita duk kata ada pembalakan, tak ada. Jadi tuan-tuan di Gunung Inah, hak berlaku di Kupang Ibu ini, kita tak pembalakan lama dah. Timbul pula pasal Musang King. Tapi hak jadi di Shah Alam, Musang King apa sana? Hak jadi di Hulu Langat, apa tuan-tuan di sana? Maknanya Tuhan nak tunjuk kepada kita bahawa boleh berlaku. Tanpa ada sebarang sebab. Lah banjir besar sedang melanda, berlaku tuan-tuan kita saksikan di mana? Pakistan. Mati tuan-tuan ribu manusia. Tuhan datangkan untuk memberi peringatan kepada manusia. Tapi ada ayat Allah yang Tuhan kata apa? Tuhan kata wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kamu kena takut dengan ujian, dengan bala, dengan fitnah yang sekali Tuhan turun, Tuhan bukan kenakan kepada orang yang buat zalim, buat maksiat, buat jahat saja, tapi sekali dia datang, dia binasakan seluruh. Tuan-tuan, siapa pernah sampai di Aceh? Siapa sampai di Bandar Aceh? Walaupun kita pi lama dah, kejadian tu jadi 2004 tu. Lah 2022 dah. Tapi saya ingat kesan-kesan tu boleh tengok lagi. Kapal duduk di tengah darat. Daripada dalam laut, dia buat main di tengah darat. Kebinasaan, kematian ratusan ribu manusia.
Banyaklah kisah-kisah orang tua-tua masih ada yang mengalami ujian ni tuan-tuan, dapat cerita. Saya pergi selepas 10 tahun. Baru pergi. Bila pergi tuan-tuan, ni orang tua-tua lama-lama ni, ada hak kena, cerita. Saya tanya, pasal apa berlaku kejadian ni? Takat yang dia nampak. Dia cerita tuan-tuan. Dia kata tempat kami ni dulu perang. Pertembungan kumpulan-kumpulan ni. Ni hak dia cerita lah, versi dia. Saya tak tahu betul ke tak betul, kita tak pernah saksikan itu. Tapi versi dia. Dia kata saya melihat satu waktu ketika kami berperang, kami bergaduh, nilai nyawa manusia sudah tidak ada. Sampai berlaku pembunuhan, dia biak bergelimpangan mayat macam tu. Biak begitu kan. Kalau jumpa tepi jalan, tembak tuan-tuan. Jumpa tepi jalan, bunuh, dia biak yang mayat tu. Ni dia cerita. Dia kata lepas kejadian tsunami, saya melihat mayat bergelimpangan di sana sini. Waktu tu dia kata saya duduk terbayang. Bagaimana manusia bila sudah tidak ada nilai kepada nyawa, tak ada dah nilai persaudaraan, nilai kemanusiaan, waktu duduk elok perang, waktu duduk elok bergaduh sesama kita, Allah datangkan. Allah datangkan dan Allah tunjuk kepada kita bagaimana dahsyatnya. Dah kamu nak mati, saya nak mati. Ni dia punya versi. Yang kedua dia kata, satu benda yang dia tak boleh bayang. Kebanyakan mayat yang bergelimpangan, duk terapung di laut. Kebanyakan dia kata tanpa pakaian. Ni hak dia sebut. Satu orang tua yang menyaksikan sendiri, dia sendiri cerita, dia tenggelam timbul tak tahu berapa kali. Dan dia kata kebanyakan tidak berpakaian. Betul dia kata kat kami rombongan ni. Dia kata saya tak tahu, adakah mereka sudah tidak berpakaian pada waktu kejadian berlaku, ataupun ya tuan-tuan, ayat yang kuat ni menanggalkan pakaian mereka. Kita duk sangka yang tu lah kuatnya ayat ni, tercabut habis pakaian. Tapi dia kata saya bimbang, kalau sebelum kejadian mereka sudah tidak berpakaian. Apa dia nak abang? Banyaknya maksiat. Allahu Rabbi. Kita ni pun ni, Menteri Kesihatan baru dedahkan, di Malaysia lah ni satu keadaan yang membimbangkan. Kalau dulu orang hak kena jangkitan HIV/AIDS berpunca daripada jarum, suntikan dadah ni, dia kongsi jarum, akhirnya berjangkit. Lah ni tuan-tuan, kalau 10 orang kena HIV, 6, 5, 7 orang berpunca daripada hubungan sejenis laki-laki perempuan. Jadi di mana? Sudah berlaku di tempat kita. Kalau tengok sikit lagi negara jiran, lajak pergi belah selatan tu, turun pergi tuan-tuan negara jiran, sudah diizinkan perkahwinan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Apa nak jadi ini? Ni kemungkaran. Kalau benar tuan-tuan berlaku apa yang disebut, Allah akan datangkan musibah. Kita ambil pengajaran tu. Tentera As-Sufyan ni dibinasakan Allah seluruhnya. Siapa ada, semua kena. Kita takut. Andainya kemungkaran tidak dicegah, kejahatan kita tak larang, maka Allah murka. Dia datangkan kebinasaan seluruhnya. Jadi timbul persoalan, Nabi, kalau kita hadap main masjid ada guna? Saya sebut tu malah esok tak main lah. Dia tapi pun kena, tak pi pun kena. Serupa semua kita, Tuhan dia borong semua. Maka Nabi sudah jawab kepada Sayyidatina Aisyah
Walaupun semua kena, bila Allah datangkan musibah, datangkan kebinasaan, tapi waktu dibangkitkan, Tuhan nak kategorikan manusia, Tuhan nak kumpulkan dia, Tuhan nak letakkan dia, maka pada waktu itu yub'atsuna ala niyatihim, dia akan dibangkitkan dengan apa niat yang ada dalam hati dia. Tuan-tuan, contoh paling mudah, tuan-tuan naik kapal terbang. Ini bukan dalam negara, keluar negara. Apa ada atas kapal terbang? Macam-macam. Penumpang macam-macam. Para mugari tolak metroli itu ada ayam. Kita minta kopi, kita minta teh, kita minta jus orange, kita minta jus apple. Ada minta arak? Ada. Dalam perjalanan nak tuju pergi satu tempat, tuan-tuan, waktu tuju pergi ni nak naik kapal terbang, turun daripada rumah, pasal apa kita nak pergi? Urusan anak, pasal apa kita nak pergi? Ziarah keluarga, pasal apa kita nak pergi? Urusan rawatan, urusan yang baik, urusan yang diharuskan, urusan yang membolehkan kita buat qasar dan jamak sembahyang. Tapi ada hati ni urusan dia tak elok, untuk maksiat, untuk jahat, untuk itu, untuk ini. Ada satu kapal terbang, Allah takdirkan, tuan-tuan, kapal terbang ini terhempas. Kalau terhempas, tuan-tuan, kapal terbang ni habis semua. Tak tahulah setakat kita duduk jumpa dah hak terhempas ni, tak ada lagi selamat. Dia kata saya selamat pasal duduk di ekor, tak ada. Saya selamat pasal dan terjun, tak ada. Biasa tuan-tuan, kalau 300, kalau 200 daripada pilot, segala apa hadut atas kapal terbang, semua habis. Itu kebiasaan. Saya sebut lagu tu, tak ni naik kapal terbang lah. Dulu tuan-tuan, waktu kapal terbang ni ada duk berlatih PC-7, duk jatuh 2-3 tempat. Jatuh di Bukit Kayu Hitam, jatuh di Kepala Batas, jatuh 2-3 tempat. Saya kebetulan diberi peluang ceramah di TUDM. Jadi habis ceramah malam ni, sudah sembahyang, minum dengan mereka. Saya pun sebut sikit. Saya kata, duk berlatih naik main ku atas tu, tak perasan lagu mana dan kapal duk jatuh ni. Seorang tu dia juru terbang. Kemas tuan-tuan, dia jawab kat saya. Dia tahu, ustaz, duk dalam kelambu pun mati. Oh, kata Kemas. Nah, cara dia jawab tu, dia kata bukan nanti bawa kapal terbang, duk dalam kelambu mati kalau nak mati. Oh, kata hak ni Kemas. Nah, menyebabkan tuan-tuan, dialah, tidaklah musibah jatuh kapal terbang, terhempas kapal terbang ni menyebabkan orang tak berani naik dah. Tuan-tuan, naik kapal terbang kecil dari Subang balik main Alok Stang. Alok Stang pergi Subang. Antara hak kecil apa dia? Firefly. Ni ada kipas. Nah, dia nak terbang di kepala batas tu, merancang ni nak naik. Lah siapa biasa naik tahu merancang tu. Saya kadang-kadang naik tu, tokoh-tokoh kita ada urusan tempatan naik, dia duduk merancang tu, kita duduk tunggu nak terus ikut dalam peta ni kan nak terbang. Kita duduk rasa macam lagu ni pakai tak naik, rasa melosok-nosok pergi terus ikut dalam peta tu ya. Boleh terbang. Dan baru ni ada kes, dia terbang dari Subang nak pergi Terengganu, Pulau Terengganu, kena ribut. Allahu Akbar. Lepas naik tu tuan-tuan, kira boleh turun ni tak tahu lah. Urut dada, urut apa. Ada setengah turun-turun, dia tak, aku tobat lillah dah, aku tak naik dah kapal terbang Firefly ni. Tapi tuan takat ni tu lah mudah kita duk naik. Sungguh sekali dia kena ujian ni, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Tapi selamat. Takat ni lah selamat. Nuhak terempat.
Bercampur habis pada waktu itu. Jasad ni hancur, berkecai. Kita tuan-tuan, kalaulah kita ada dalam tu, wala'ayazubillah, tapi kita buat ni untuk nak ambil iktibar. Kalaulah ada dalam tu, tubuh kita, isi kita, badan kita bercampur habis. Orang baik, orang maksiat, orang jahat, orang hak macam-macam. Apa jadi? Nabi habaqlah, yub'athuna ala niyatihim, akan dibangkit, dikategorikan oleh Allah berdasarkan niat masing-masing. Tuan-tuan, tak nanti naik kapal terbang, di mana kita berjalan di bumi, musibah boleh menimpa, macam-macam musibah boleh kena. Jaga niat kita. Pengajaran hadis kita pada malam ini, jaga niat. Dalam hidup kita, perjalanan hidup kita lalui ini, jaga tuan-tuan niat kita. Biar bagi kita dunia hak baik-baik sedia. Niat tentu hak elok-elok sedia. Nah, kita nak pi mana-mana biar kita pasak hak elok-elok. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila kita nak tuju pi satu tempat yang dibolehkan untuk kita qasar dan jamak. Kita dari Alok Semelah nak pi Kuala Lumpur. Kita nak segera keluar 10 pagi, masuk waktu Zuhur. Kita doa datang Sungai Perak lah contoh. Kalau berhenti semayang masa kita nak kena sampai cepat. Maka tuan-tuan kita buat keputusan, kita nak salat jamak takdim, jamak takhir, nak lewatkan waktu Zuhur, nak bawa ke waktu Asar. Apa hukum di situ? Hukum di situ tuan-tuan ialah wajib kita niat jamak takhir. Wajib tu. Sama juga waktu maghrib pun sama. Kita tolak pukul 5 petang. Maghrib tuan-tuan, kita sampai di mana? Katalah Bukit Merah. Pelan-pelan kita naik. Sampai tentu kita nak berhenti semayang. Tak apa, ikut teruslah sikit. Wajib niat aku nak jamak takhir. Bawa sembahyang maghrib ke waktu isyak. Bawa sembahyang zuhur ke waktu asar. Itu wajib. Kalaulah Allah takdirkan kita tuju pi tuan-tuan, nak sembahyang di Kuala Lumpur, berlaku kemalangan di Tapah, meninggal dunia. Kita tak sembahyang maghrib lagi, kita tak sembahyang zuhur lagi. Dengan niat tadi kita sudah dikira macam sembahyang. Itu besarnya niat. Sebab itu Nabi SAW dalam soal niat ini, benda hak tak buat lagi, benda yang akan datang, Nabi sebut dah, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Siapa yang niat untuk nak buat satu benda baik, dia tak buat lagi. Tentu malam ni malam Jumaat, bodah, esok nak mai sembahyang Jumaat. Kata Nabi, Allah sudah tulis untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Tak buat lagi. Esok Allah takdirkan umur kita panjang, kita mai sebagaimana hak kita dah tekad niat, maka diganda. Paling kurang gandaan 10 kali ganda. Jadi niat yang baik diberi satu ganjaran, maka niatlah bagi banyak. Nak tidur malam ni niat nak bangkit awal buat tahajud. Niat nak mai semayang, nak tumpang semayang dengan tu imam berjamaah. Semayang sujud sajadah kita panggil. Baca surah As-Sajadah, surah Insan, panjang pagi esok. Kita ingat nak mai. Lepas semayang kita ingat nak baca Quran sikit. Lepas tu tuan-tuan nak ajak kawan-kawan pergi minum, kita nak belanja. Celek-celek 7.30. Tahajud di mana, sembahyang jemaah di mana, sujud sejadah di mana, tuan-tuan semua tak ada. Bangkit, bayang di rumah seorang-seorang. Niat hadu ada semalam, semua sudah dikira. Tiap-tiap satu kebaikan, satu kebaikan. Tapi jangan padam. Jangan padam niat tu. Jangan pula dah niat penuh dah tuan-tuan, macam-macam nak buat esok, tak apalah, tak jadi, padam habis. Nah, ini kelebihan yang ada kepada niat. Besar tu. Terakhir,
Saya selalu cerita ni. Karamah niat. Niat ni ada karamah dia. Diceritakan oleh satu ustaz di Kelantan. Saya pergi Kelantan dululah waktu almarhum Tok Guni Aziz ada lagi. Kelantan ni tuan, pagi-pagi subuh tu kita akan pergi semayang di masjid dia. Dia jadi imam, sekali dia kuliah. Saya pergi hari Jumaat, dia ada kuliah duha di tengah pekan Kota Baru tu. Pergilah pagi tu, pipi dia tak ada. Tok Guni tak ada. Hak ganti itu nama satu ustaz, Ustaz Muhammad Mustafa. Saya sampai hari ni, lama dah kisah tu, tapi sampai hari ni saya teringat kisah yang dia cerita. Ustaz Muhammad Mustafa ni cerita. Dia kata, ada satu orang tua duduk di kampung. Kayu gerek main di rumah saya. Kebetulan waktu tu musim haji. Orang duduk pergi Mekah. Cerita Mekah lah. Saya tanya orang tua ni, sama Mustafa ni. Saya tanya orang tua ni, Pakcik nak pergi Mekah tak? Itu soalan. Orang tua ni kata, Ustaz nak pergi dengan apa? Pakcik ni tak ada apa. Dah saya tanya, pakcik nak pergi tak? Dia kata nak pergi dengan apa? Dia susah. Ada gerek ni ya. Kerja boleh lebih makan apa yang ada. Dia tak nak pergi Mekah lagu mana? Dah saya tanya, pakcik nak pergi tak? Dia kata, Ustaz nak pergi dengan apa? Dia nak jawab tu. Tuan-tuan nampak? Apa mesej? Mesejnya tak ada pernah simpan dalam hati niat untuk nak pergi. Pasal apa? Dia nak niat. Dia duduk nampak dia tak mampu, tak boleh, jadi tak niat kan? Jangan. Niat dulu. Niat dulu. Lalu tuan-tuan sama Mustafa ni akhirnya kata ke dia, pakcik main gini, boleh tak pakcik niat nak pergi? Dia nak niat tu dia saya tuan-tuan nak pergi ngapa? Dia sampai dia nak niat tu dia tak boleh nak pergi dengan apa, dia tak boleh niat. Akhirnya bagi tahu ke dia niat dulu, niat. Hak nak boleh pergi tu. Niat untuk kita nak buat baik, niat nak pergi Mekah, niat nak haji, niat untuk nak buat kebaikan ni. Akhirnya tak apa, dia tahu Ustaz saya niat. Nak balik tu, kata saya hantar dia di pintu. Saya tanya, pakcik macam mana niat tadi? Dia tak apa, duduk kemai. Balik ke balik? Dia cerita, dia kata dalam setahun lepas tu ataupun 2 tahun selepas tu, orang tua ni kaya pergi main. Dia kata, Ustaz ni nak pergi Mekah ni. Sama Mustafa kata, saya pula tanya nak pergi macam mana. Nah, tadi dia duk tanya dia nak pergi macam mana. Ni Ustaz Mak Mustafa kata, saya pula tanya dia nak pergi macam mana. Dia cerita dulu tuan-tuan. Dulu ni bukan macam lah. Tuan-tuan pergi daftar Mekah lah ni nak pergi haji 99 tahun. Dulu ni kita ada duit pergi daftar tahun tu. Dia cerita. Dia tahu Ustaz, saya balik saya bubuh Latin niat. Nak pergi doa kat Tuhan, nak pergi. Satu hari dia tak ada satu peniaga besar di kampung saya. Dia dapat untung besar. Dia cari siapa-siapa orang tua-tua tak pergi lagi, dia nak hantar pergi. Allah takdir dia pilih saya. Alhamdulillah, dia kata Ustaz, ni saya duk bersiap dah nak pergi ke Mekah. Tuan-tuan tengok, ni kurniaan Allah daripada niat. Jangan niat untuk melakukan kejahatan, bimbang Allah datangkan musibah. Niat itu membinasakan. Niatlah benda baik-baik. Tanamlah keazaman yang elok-elok. Tuan-tuan, niatlah untuk kebaikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita sampai kepada anak-anak cucu kita. Kita niat tentu anak-anak ni kita nak jaga, nak bela bagi berjaya, bagi elok. Kita nak supaya mereka jadi orang-orang yang saleh. InsyaAllah berkat karamah yang ada kepada niat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong dan bantu kita. Sama lah tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kita nak negeri kita elok, kita nak negara kita elok. Kita letak satu niat dalam diri kita. Kita nak menjadi orang yang nak memperelokkan, orang yang bantu untuk perelokkan. Mana-mana maksiat kita nak tanggalkan, nak buang. InsyaAllah
satu hari Allah akan bantu kita. Tuan yang dirahmati Allah, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Itu yang tadi bila pengurusi tanya, Ustaz tajuk apa? Saya tak tahu nak abang tajuk apa. Tapi kesimpulan dia, tuan-tuan boleh nampak apa mesej yang saya nak sampaikan daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, menceritakan berkaitan dengan tentera As-Sufyani yang keluar dari Syria untuk menyerang Baitullah Kaabah Al-Musharrafah yang dimuliakan. Jadi tuan-tuan, sekadar itu, Tuan Imam salah silap, minta maaf banyak-banyak, dan terima kasih atas ruang kesempatan dapat bersama tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah lain waktu kita bertemu lagi. Minta maaf ambil masa tuan-tuan lah, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Tapi walaupun begitu, pasal jarang-jarang dapat bersama dengan tuan-tuan, saya ambil sikit masa lebih pada malam ni. Minta maaf banyak. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.